Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Kita berjumpa lagi untuk sesi live harian. Jadi hari ini sepatutnya saya buat satu live untuk cadangan saya lah. Saya nak rungkaikan, saya nak tangguhkan sidang media untuk yang saya cerita semalam yang berkenaan dengan sel-sel media, kegagalan dan sebagainya sebelum pilihan raya tu. Saya nak tangguhkan. Saya nak tumpukan kepada isu 90 juta ya, yang dulu saya bawa, yang saya buat laporan polis untuk defend PAS. Ya, saya mula-mula nak buat hari ini sebab isu ni tengah dipermainkan di media sosial oleh kumpulan-kumpulan Anwar dan juga kumpulan-kumpulan yang berkait dengan Claire Russell Brown Sarawak Report. Ya, sebab dah lama so mereka nak cuba kelirukan rakyat berkenaan isu 90 juta. Jadi saya nak berikan maklumat terperinci apa yang sebenarnya berlaku dan mengapa isu 90 juta yang kononnya diberikan kepada PAS itu satu pembohongan semata-mata. Jadi benda ni saya akan buat besok, melainkan ada isu semasa. Sebab kalau ada isu semasa, saya akan tangguhkan apa yang saya rancang untuk memberi prioriti kepada isu semasa. Jadi hari ini begitulah, sebab ada isu semasa. Jadi saya akan sentuh isu itu, iaitu kenyataan PAS hari ini. Saya akan sentuh kenyataan PAS hari ini, dan di hujung sidang hari ini saya akan buat satu pengumuman penting. Baik, saya nak ucapkan tahniah syabas kepada parti PAS. Ya. Yang saya ceritakan lepas-lepas ni saya tak nak ungkit untuk sidang ini, walaupun PAS ada buat perbincangan dengan pihak-pihak tertentu dalam UMNO, PPBM, PKR dan sebagainya untuk menjurus ke arah kerajaan perpaduan. Saya mendukung perjuangan itu, iaitu penyatuan ummah menyeluruh. Saya tetap dengan pendirian bahawa apa yang berlaku sekarang bukannya penyatuan ummah menyeluruh, ia adalah penyatuan parti-parti politik. Jadi mengapa saya ucap syabas? Saya ucap syabas atas dasar prinsip, iaitu sekurang-kurangnya PAS dah ambil satu langkah untuk menunjukkan bahawa dia bukannya hipokrit. Dia masuk Perikatan Nasional dan dia committed kepada Perikatan Nasional. Ya. Ini tak timbul pun soal. Saya ditanya banyak kali, JC ni penyokong siapa? Kejap nampak macam yang ni, nampak macam yang itu. Sebenarnya tak timbul pun dalam rungkaian, dalam pencerahan, tak timbul pun soal tu. Who I support is my business. Dalam rungkaian, dalam siri pencerahan ni tak timbul pun soal tu. Sebab pencerahan seharusnya, satu analisis, satu pencerahan, satu rungkaian dan sebagainya, seharusnya bebas daripada kecenderungan peribadi orang tu. Dan saya memang berani bercakap, melakukan sesuatu yang kadang-kadang bercanggah dengan kepercayaan peribadi saya demi pendengar. Ya. Jadi atas dasar itu, bila saya lihat PAS make that statement, saya ucapkan syabas tahniah, sebab sekurang-kurangnya dalam tiga parti yang ada, iaitu PPBM, UMNO dan PAS. PPBM memang nampak Muhyiddin memang committed nak masuk ke Perikatan Nasional. For what reason, I am not sure. Because saya dah beritahu, memang nampak jalan buntu. Ya. Sebab untuk rancangan ini berjaya, UMNO kena buang mentaliti Barisan Nasional dan dia kena masuk mentaliti Perikatan Nasional. Maksudnya kena ada agihan kerusi di mana PPBM boleh bertanding 40-50 kerusi dan sebagainya. So jadi kalau kita ada 222 kerusi dan Perikatan Nasional dah buat keputusan mereka akan bertanding di seluruh 222 kerusi itu, maknanya agihan tu secara dasar kena 220 bahagi 3, kemudian adjust lah sikit. Mungkin PAS banyak ni sikit lah atau kurang sikit ke, tapi setiap satu kena ada cukup kerusi. Dan saya nampak UMNO tidak akan berikan, tak mungkin akan lepaskan banyak kerusi kepada PPBM. Sebab Perikatan Nasional memang lebih menyeluruh berbanding dengan penyatuan, lebih menyeluruh berbanding dengan PAS dan UMNO. Secara objektifnya, kalau dilaung-laungkan,
penyatuan ummah, maknanya kenyataan UMNO bahawa Perikatan Nasional hanya sekadar sehingga PRU15. Kemudian dalam PRU15 ia adalah muafakat nasional. Ini bukan saya yang cakap, ini UMNO yang cakap. Bagi saya itu salah. Itu salah. Jadi hari ini PAS dah sangkal dakwan itu, dah keluarkan satu kenyataan yang cukup bertentangan dengan kenyataan UMNO, iaitu dia mendukung prinsip Perikatan Nasional. Dia membawa committed dengan Perikatan Nasional dan siap dengan wakil PAS iaitu Taqiyuddin Hassan menceritakan bahawa dia berharap akan ada susunan jentera-jentera dan persiapan-persiapan yang perlu ke arah PRU15, termasuk perbincangan agihan kerusi. Dan berdasarkan kenyataan ini bermakna persiapan sudah dibuat menghala ke PRU15. Maknanya sudah tekan butang red alert, mungkin PRU15 boleh berlaku. Dan Taqiyuddin mewakili PAS sudah beri komitmen terhadap Perikatan Nasional untuk PRU15. Maknanya PAS hari ini memberitahu bahawa PPBM, UMNO dan PAS akan masuk pilihan raya sebagai satu gabungan Perikatan Nasional, bukannya masuk pilihan raya sebagai PAS, UMNO, Muafakat Nasional. Dan PPBM bertentangan. Nampak? Bukan saya yang cakap, Taqiyuddin yang cakap mewakili PAS. Ini adalah statement PAS. Now, saya dah beritahu, kalau penyatuan menyeluruh, kena ada usaha untuk berbincang dengan semua pemimpin kepimpinan Melayu Islam, seperti mana yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad menerusi pentas maruah Melayu. Dan secara senyap dia melakukan perkara itu, dan saya masih tak setuju apabila PPBM cantas rancangan itu separuh jalan kerana tak sabar dan keluar Pakatan Harapan, kerana apa yang dirancang tu melibatkan PAS, melibatkan wakil-wakil UMNO, melibatkan PPBM dan sebagainya, akan lebih sempurna, lebih menjurus ke arah penyatuan perpaduan ummah dan sejagat menyeluruh. Tetapi apa pun, hari ini adalah hari bersejarah di mana PAS sudah mengambil satu langkah sekurang-kurangnya yang nampak ni dalam Perikatan Nasional ni. Dia benar-benar menjurus lebih sedikit ke arah penyatuan ummah menyeluruh. Baik. Jadi apa yang tinggal sekarang, kalau PAS dah keluar kenyataan itu, UMNO macam mana? Adakah UMNO setuju bahawa Perikatan Nasional lah yang akan bertanding di barisan di PRU15, bukannya Muafakat Nasional? Sebab setakat ini yang UMNO beritahu kepada penyokongnya ialah nombor satu, UMNO hanya sokong kerajaan, tetapi dia bukan terlibat dalam kerajaan sebagai satu gabungan Perikatan Nasional, semua perwakilan ahli-ahli parlimen. Dia cuma sokong Perikatan Nasional dan dia sokong kerajaan sehingga PRU15 sahaja, dan dia tidak terlibat sebagai satu parti, cuma penglibatan ahli-ahli parlimen. In other words, UMNO sebenarnya tidak beritahu apa-apa sebab kabur. And to be honest with you, statement tu lah nonsense. Sama ada you bagi tahu kita terlibat sebagai ahli parlimen, maknanya kita tidak menyokong Perikatan Nasional, kita cuma menyokong kerajaan, kita terlibat sebagai ahli-ahli parlimen. Ataupun kita menyokong Perikatan Nasional, maknanya kita menyokong Perikatan Nasional yang running the government, dan kita sebahagian daripada Perikatan Nasional. Baru clear. Hari ini PAS dah beri satu kenyataan yang terang, clear. UMNO macam mana? Sebab kenyataan UMNO setakat ini ialah UMNO hanya akan masuk pilihan raya umum dengan PAS sebagai Muafakat Nasional. Babak perikatan tu berhenti. Dia hanyalah untuk kononnya nak lumpuhkan DAP dan sebagainya, dia berhenti selepas PRU15, pada PRU15. Jadi macam mana? Ya, UMNO kena jawab. Disebabkan kenyataan PAS ni, UMNO kena jawab. Dan dia kan sama ada dua je jawapan dia. Tak payah nak pusing-pusing lagi. Sama ada setuju dengan PAS atau tak setuju dengan PAS. Konsisten dengan PAS atau tak konsisten dengan PAS. Dan kalau konsisten,
Maknanya langkah seterusnya, kalau benar ini adalah jalan yang diambil oleh Perikatan Nasional, maka Perikatan Nasional kena dirasmikan. Sebab jangan cerita berkenaan dengan MOU yang ditandatangani. Itu bukannya MOU sebenarnya. Yang keluar statement tu yang dikeluarkan statement di dalam akhbar media perdana hari itu, kalau dibaca betul-betul, kenyataan yang dikeluarkan oleh parti-parti ini adalah bahawa persetujuan dicapai untuk menyokong Perikatan Nasional dan MOU telah dirangka. Yang saya tak faham, MOU untuk adakan satu kertas MOU nak rangka, kemudian nak tulis sana sign Perikatan Nasional ni kita committed, dia tak makan masa berbulan-bulan. MOU hanya satu komitmen. Ya, seterusnya dia kena menjurus ke arah perasmian Perikatan Nasional. Takkan nak makan masa berbulan-bulan lagi. Ya. Kalau PAS dah keluar statement tu, UMNO kena sama ada setuju dan atau tak setuju. Dah kalau setuju, kena menjurus ke arah perasmian Perikatan Nasional sebagai entiti berdaftar. Barulah wujud Parti Perikatan Nasional. Tunjukkan komitmen tu. Ya, ini adalah intipati sidang saya hari ini. Benda ni saya tak nak panjangkan semata-mata nak panjangkan sidang. No. So UMNO dah keluar, PAS dah keluar statement tu, syabas. Syabas bukan apa? Syabas sebab sekurang-kurangnya ada satu statement yang lebih committed berbanding dengan statement-statement dulu. Okey. Hala tuju ni saya cuma nak berhenti setakat lebih committed, lebih clear, lebih rasional. Jadi sekarang the ball is in UMNO's court. Kemudian bila dah dirasmikan Perikatan Nasional, agihan kerusi saya nak lihat, because UMNO tidak mengetuai Perikatan Nasional. Ya, baik. Pengumuman yang saya nak buat adalah besok saya akan membuat satu pencerahan berkenaan isu 90 juta nombor 1. So jadi saya nak rungkai balik, sebab isu ni dimainkan oleh Kem Anwar, orang-orang Anwar di dalam media sosial. Baik. Nombor 2, sejak kebelakangan ini saya dah cerita banyak kali lah, RBA, LCR, LSI, ada dua, RBA, Red Bin Army, dengan LSI, Laskar Cyber Internet. Ini takrifan saya lah. Laskar Cyber Internet ni kalangan orang-orang kita sebenarnya. Sebenarnya saudara-saudari pergi ke YouTube dan rujuk balik di bawah. Saya hari ini, malam ni saya akan upload sidang media yang saya adakan sebelum ni, di mana saya jelaskan pendirian saya berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi yang belum tonton, tunggu, saya akan upload di YouTube malam ni. Tonton yang tu. Jadi benda tu saya dah rungkai dengan jelas. Jadi satu lagi langkah pelengkap ialah, selama ni sebenarnya ada satu kumpulan yang diberi dana untuk serang saya. Lepas tu, ini bukannya kebudak-budakan, no. Sebab apabila tiba masanya, apabila saya bongkar berkenaan dengan kumpulan ni, baru korang akan tahu satu dua perkara yang mengejutkan. Mengejutkan. Itu saya janji, mengejutkan. Okay. Now, mengapa tiba-tiba saya ungkit perkara tu? Sebab ada dua statement yang dibuat oleh beberapa individu baru-baru ini. Statement pertama adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad bakal ditangkap disebabkan dakwaan yang dibuat terhadap SPRM. Statement kedua bersangkut paut dengan Syed Saddiq Abdul Rahman, di mana seorang lagi dia buat sidang media, dia buat sidang live, di mana dia buat beberapa dakwaan serius. Sini ada CCTV lah, kalau tipu lah, macam dia tahu sangat lah. Macam dia tahu. Kemudian macam mana Syed boleh dapat 200,000 lah, dia ni siapalah. Kalau saudara nak, yang tu saya tak payah rungkai lah. Kalau saudara-saudari nak pergi tengok gaji seorang ahli parlimen dan menteri dan allowance dan sebagainya bulanan,
kali dengan lebih kurang 20 bulan, ya, dengan ibu bapa dia tu macam lah, pendek katalah, macam lah orang ni tahu sangat. Baik, dakwaan ni serius. Tapi sekarang saya nak lihat, menurut dia Syed Saddiq akan didakwa. So dua dakwaan ni, Mahathir akan ditangkap, Syed Saddiq akan didakwa. Jadi kita tunggu, kita lihat. Kemudian saya akan cerita lain, sebab saya nak sentuh babak propaganda ni. Dan akhirnya saya akan ceritakan berkenaan dengan satu kumpulan ni, khususnya satu bekas pemimpin dan apa yang dia telah buat. Dia ni memang suka jaga tepi kain orang. Boleh komen, oh si dia ni, dia punya girlfriend kat sini lah, itulah, inilah. Dan yang saya sedih, cerita-cerita macam ni sebenarnya semua is non-Islamic. Dan orang ketagih dengan cerita-cerita macam ni. Inilah kau duduk sana 1 jam, 2 jam ketagih dengan cerita-cerita macam ni, dan kemudian kau tak tahu apa yang berlaku di dunia luar. Ya. Jadi baiklah, saya tak nak cemari sidang dengan nama busuk orang ni. Tahniah PAS. Sebab tahniah mengapa? Sebab kalau banding dengan dulu, ada satu statement yang lebih jelas. Tahniah kat situ. Sebab banyak lagi saya nak lihat. Tahniah kat situ, lebih jelas. Sekarang UMNO macam mana? UMNO macam mana? Sebab lah ni, kenyataan UMNO dengan kenyataan PAS totally bercanggah. Sehingga kita berjumpa besok. Jangan lupa layari, ikuti saluran Telegram saya di bawah, Regi J. Siritaudin. Hari ni pendek. Dan juga YouTube saya, itu Regi J. Siritaudin. Dan di dalam YouTube saya, silalah lihat video-video yang sebelum ni, sidang-sidang saya sebelum ni. Esok kalau tidak ada isu semasa, saya akan kembali dengan rungkaian terperinci isu 90 juta yang saya bawa dulu, termasuk laporan polis dan laporan SPRM yang telah saya buat. Sehingga kita berjumpa esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.